Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis kita. Pada malam ini kita sambung bab pasal yang kedua, iaitu tajuk membersihkan tauhid dari sebarang syirik. Membersihkan tauhid dari sebarang syirik. Jadi tauhid iaitu mengasahkan Allah Subhanahu wa taala dari sebarang syirik. Syirik ni maksudnya yang menolak Allah Subhanahu wa taala ataupun yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lepas sembahyang Maghrib tadi, tuntutan yang wajib kita laksanakan sebagai satu ibadat di mana ganjarannya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib, ya, maksudnya dapat pahala bila kita laksanakan, dan bila kita tinggalkan kita berdosa. Itu juga dengan ilmu, ya, duduk kita dalam majlis ilmu juga wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun, ya, tuntut ilmu itu adalah wajib ke atas orang Islam laki-laki dan perempuan. Jadi duduk ini pun juga menunaikan sebahagian daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib, mana kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kita masuk kepada tajuk membersihkan tauhid dari sebarang syirik. Saya ulang lagi sekali, tauhid iaitu mengasahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian diikuti dengan pengakuan kita bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tauhid, ya. Jadi syirik ni maksudnya menolak Allah Subhanahu wa taala, menolak tauhid, ya, menolak tauhid, ya, menolak asalnya Allah Subhanahu wa taala, satunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan tu kan bukan banyak, ya, Tuhan itu hanya satu. Allah kata kepada Muhammad, qul huwallahu ahad, katakanlah bahawa Allah itu satu. Itu tauhid, ya, mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ni adalah ilmu wajib, kita kena wajib belajar, dan belajar kita ini diberi ganjaran macam kita beribadat, solat tadi juga. Islam agama kita, inna ad-dina indallahil Islam, ya, sungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Itu Allah akui. Sebagaimana yang telah dijelaskan, ya, adalah agama tauhid, yakni agama yang berasaskan iman, berasaskan keimanan, berasaskan iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Itu dikatakan tauhid, ya. Dia mesti berasaskan kepada iman. Iman ni apa dia? Percaya, yakin. Itu iman ni percaya, ya. Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah satu, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari akhirat, ya, dan percaya kepada qudrat, ya, percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu 6, ya. Jadi Islam itu mesti berasaskan 6 itu, rukun iman. Iman tu yakin dengan 6 itu. Yakin dengan Allah, yakin dengan kitab-kitab Allah, yakin dengan rasul-rasul Allah, yakin dengan hari kiamat, ya. Kena yakin dengan Allah itu, ya, maksudnya dia ada kuasa, ya. Dia boleh menentukan yang baik yang buruk, qada qadar Allah Subhanahu wa taala, kan.
Itu kena yakin. Itu asas dia iman itu. Kalau ada golongan yang datang nak tolak supaya kita jangan beriman dengan 6 itu, maka itu menuju kepada syirik. Siapa yang nak ajak ni? Setan lah yang nak ajak kita. Sebab setan itu musuh kita, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia musuh dengan Allah sebab Allah laknat dia. Sebab dia tak mengiyakan apa yang Allah perintah. Allah perintah kepada dia supaya tunduk kepada Adam, sujud kepada Adam, tapi dia tak iyakan, dia tak hendak sujud, kan? Jadi dia engkar. Bila engkar, dia katakan dia murkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan atas sebab itu dia protes. Dia protes Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah laknat dia protes. Dia kata dia akan, bukan hanya Allah tu sebagai musuh dia, juga orang-orang ataupun sesiapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebagai musuh dia. Baik itu dalam satu dialog di antara iblis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, kemudian Rasulullah tanya dia, ya mal'un, wahai orang yang dilaknat. Dipanggil iblis tu ya mal'un. Mal'un tu maknanya orang yang dilaknat, orang yang dicelakakan, maknanya ya mal'un, kenapa kau datang jumpa aku ni? Iblis kata, aku datang jumpa kamu kerana untuk nak supaya kamu menjawab beberapa soalan, begitu. Supaya kamu menjawab beberapa soalan, kan? Jadi soalan yang pertama, siapakah musuh kamu? Siapakah musuh kamu? Tanya Nabi lah, siapakah musuh kamu? Jadi Nabi kata, musuh aku ya Allah lah. Ataupun Nabi tanya dia, siapakah musuh kamu? Musuh aku ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah musuh dia, kan? Itu persoalan, banyak lagi persoalan yang ditanya, kan? Itu maksudnya kalau dia mengajak ke arah yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun query lah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebut dalam 6 rukun tadi itu, maka itu dikatakan menuju kepada syirik, kan? Jadi na'udzubillah, kita minta simpang lah perkara yang macam itu. Maka dia kata ukuran sempurna, atau dia kata tidaknya Islam seseorang itu, jadi orang Islam tu sempurna ke tak sempurna ke seorang Islam itu, bergantung kepada kesempurnaan tauhid dia tadilah. Bergantung kepada kesempurnaan tauhid dia, bergantung kepada kesempurnaan yakin dia. Dia yakin tak yakin? Tauhid dia tadi tu, Tuhan itu satu, dia yakin tak yakin, kan? Bergantung kepada yakin dia. Itu Islamnya, hebatnya Islam itu. Kita kena yakin. Di tauhid yang sempurna itu, apabila dia meresap tauhid yang sempurna, apabila keyakinan itu sempurna masuk dalam hati kita, ataupun hati nurani kita, ataupun hati nurani seseorang itu, maka seseorang itu akan melahirkan kesan-kesannya kepada seluruh tingkah laku. Jadi bila keyakinan itu masuk dalam diri dia, dalam hati dia, maka akan melahirkan kesan-kesan kepada seluruh tingkah laku dan bawaan kehidupan dia. Jadi bila dia yakin, maka keyakinan itu akan lahir daripada seluruh tubuh badan dia, seluruh daripada tindak tanduk dia, apa tingkah laku dia, perangai dia ke dan sebagainya, dalam kehidupan dia, dalam bawaan hidupnya itu. Kemudian bila dia yakin dengan rukun iman dengan Allah SWT tadi itu, dengan rukun iman yang 6 tadi itu, maka keyakinan itu akan terlaksana, akan kita kata masuk dalam hati dia, dalam hati dia, maka akan terbitlah kesan-kesan yang mana kata kesan-kesan yang boleh kita lihat dari tingkah laku dia, tingkah laku seseorang itu. Itu tingkah laku seseorang itu
atas bawaan dia ataupun cara hidup dia. Sebab tu dia kata Islam tu din tu cara hidup, cara bagaimana orang Islam tu hidup, way of life, cara hidup, cara bagaimana kita nak hidup. Jadi cara nak bagaimana orang Islam yang beriman tu hidup mengikut syariat lah, syariat tu. Jadi bila dia yakin dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pasti mengisikan keimanannya itu dengan syariat, dengan syariat, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, kepada kehidupan dia. Jadi mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada dalam kehidupan dia itu, maksud itu syariat. Bagaimana kita nak semayang, bagaimana kita nak berpuasa, bagaimana kita nak berkahwin, bagaimana kita nak bersahabat, itu semua akan diterjemahkan dalam bentuk syariat kepada orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada Al-Quran, kitab dia, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita yakin dengan kitab dan kita yakin dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kita dengan Muhammad itu nombor 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kan. Baik. Itu dia kata orang yang beriman. Kesempurnaan iman itu dia akan terbit daripada situ, daripada tingkah laku seseorang itu. Macam kesempurnaan iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbit daripada apa yang ada kepada Rasul itu. Dia bercakap, dia memerintah negara, dia menjadi suami, dia menjadi atuk, dia menjadi ketua keluarga. Itu maksudnya terjemahan kepada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Itu keyakinan Islam itu, Jadi kesempurnaan Islam itu letaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mudah. Sebab tu dia tu sebagai model kepada kita untuk jadi ikutan kepada kita. Kan? Kemudian dan akan memberi kesedaran kepada kita, bila kita itu kita akan beri kesedaran kepada kita untuk sentiasa kita waspada terhadap godaan syaitan tadi. Balik kepada syaitan tadi, waspada dengan godaan syaitan tu supaya kita ni lari daripada hak yang disebutkan tadi, lari daripada syariat, lari daripada yakin kita kepada rukun iman yang 6 itu. Ini boleh, kadang-kadang kita boleh lari dengan sebab hasutan dan sebagainya. Jadi kita kena waspada. Bagi orang yang beriman, dia akan meletakkan syaitan itu, godaan syaitan itu nombor 1 sebagai musuh dia. Disebut godaan syaitan sebagai musuh dia itu nombor 1 tu, maksudnya kalau dibaca bab syaitan ini, maksudnya syaitan ni bukan syaitan yang hak, yang jelas tu syaitan lah, kita katakan iblis tu syaitan lah, yang sebut dalam Al-Quran tu, aduun mubin, musuh kamu yang nyata, yang jelas. Dalam Al-Quran disebut dalam surah Yasin dia kata aduun mubin, musuh yang nyata, kan. Itu syaitan. Tetapi syaitan ni juga ada dalam bentuk manusia, bentuk manusia. Syaitan ni ada juga dalam bentuk manusia. Jadi kita kena ingatlah bahawa jangan kita ni kena waspada, orang yang beriman dengan yakin tadi itu waspada dengan godaan syaitan, hakikatnya syaitan yang sebenar, dan juga hakikat syaitan yang menjelma dirinya dalam bentuk manusia. Sebab itu dalam surah An-Nas sebut, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal kita daripada jin dan juga manusia, nas. Kan? Syaitan itu daripada jin dan manusia. Baik, jadi itu maksudnya kita kena waspada. Bagi orang yang beriman, nak membersihkan tauhidnya daripada sebarang syirik, daripada godaan syaitan tadi, dia kena sentiasa waspada, sentiasa beringat-ingat, sentiasa kena ingat. Baik itu dalam ingat ini, maka sebab itu Allah sebut dalam orang yang baik ini, Allah sebut orang yang baik ini, iaitu orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, zikrullah. Jadi kalau orang Islam tu dia baik, nak kata dia tu baik, orang Islam tu dia zikir kepada Allah, dia ingat Allah, itu nak kategori dia baik. Sekurang-kurangnya dia zikir Allah, dia ingat Allah tu 5 kali satu hari satu malam.
iaitu semayang kita lah, yang 5 waktu itu zikirullah, ingat Allah. Itu orang yang baik. Kita kategorikan kita ni, kalau kita nak nilai diri kita baik tu, itulah maksudnya. Kalau kita ni dah 5 waktu tu ada dah, maksudnya itu baik lah. Apatah lagi kalau lebih daripada itu pun kita ingat Allah. Dalam ayat Al-Quran ada menyebut surah Jumaat, ya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai', tinggalkan segala jual beli, kan. Maknanya bila kita keluar tu, maksudnya selain daripada kita sembahyang Jumaat tu, lepas tu kita fas'au ila zikrillah, maknanya kita keluar, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Jadi ingat Allah ni bukan maksud sembahyang saja, itu mutlaknya, itu asasnya. Tapi yang maksud yang lain itu maksudnya kita sentiasa ingat. Wirid tu juga ingat Allah juga, zikir tu ingat Allah juga, zikir, kan. Jadi kena waspada lah, nak mengelakkan daripada kita diserang penyakit syirik oleh syaitan tadi itu, maka kita kena gunakan yang ini sebagai pendinding kita. Boleh dikatakan sebahagian besar dari orang-orang yang mengaku dirinya beriman, ini sebahagian banyak, sebahagian besar dia kata, dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui bahawa Allah jualah yang mencipta dia. Dia mengakui bahawa Allah tu mencipta dia dan menciptakan langit dan bumi, hak yang dia duduk ni, kemudian yang dia tengok di atas tu, langit dan bumi. Tapi tauhid mereka tidak penuh membulat kepada apa yang mereka asalkan. Tapi tauhid itu tak membulat, tak sepenuhnya lah maksudnya. Tak sempurna lah maksudnya, macam disebut macam Nabi itu tak sempurna, dalam keadaan dia tu. Kenapa? Kerana ada di antaranya, dia kata semasa mengerjakan ibadat, tujuannya ibadatnya itu tidak bersih kepada Allah semata-mata. Sampai begitu maksudnya orang yang beriman itu. Maksudnya bila dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan niat ibadatnya itu maksudnya tak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tak sempurna juga. Ciri-ciri yang tak sempurna iman itu, atau tak membersihkan, nak membersihkan tauhid kita, tak sempurna juga tauhid kita itu, ya. Sebab tu dalam hadis 40, hadis yang pertama sekali dia baca, innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap amal itu disertai dengan niat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kahwin, kita niat kerana Allah, kan. Kahwin tu kerana Allah, ya, kerana Allah perintah tu syariat, kan. Kita buat apalah, kita bekerja kerana Allah untuk cari nafkah. Allah perintah kita supaya cari nafkah, ya. Kita buat apa lagi? Kita berkawan, bersahabat, maka juga itu dikatakan beribadat, ya, bergaul, bersahabat dengan baik, ikatkan silaturahim. Allah perintahkan supaya kita hubungkan silaturahim, ibadat, kan. Maknanya dalam kehidupan kita, kalau ikut syariat ni, setiap detik apa yang kita lakukan itu merupakan sebagai satu ibadat. Tapi niatnya mestilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan. Jangan lupalah dalam hal yang macam itu. Itu dikatakan. Kemudian dalam bab ada pula dia kata yang menumpukan taat setianya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan hukum-hukum syariatnya. Maksudnya dia dalam menjalankan hukum syariatnya tu dia memang ikutlah sembahyang, puasa, tu syariat, ya. Tetapi serentak dengan itu mereka mengubah hukum syarak itu dengan menokok tambah. Dalam keadaan yang macam itu kadang-kadang dia ubah mengikut selera dia, seronok dia, kita katakan selera dia, kan. Ini menokok tambah atau mengurangi mengikut selera dia lah, mengikut hawa nafsu dia. Ini syariat tu dah ditentukan lah. Ini orang yang dikatakan sini, ya, dia taat ni, dia taat kepada Allah, kan. Dia sembahyang, dia puasa. Tapi dalam bab-bab lain, dalam menjalankan hukum-hukum syariat tu, kadang-kadang maksudnya dia tambah, kemudian dia kurangkan. Kadang-kadang dia mengikut selera dia, kan. Kena kepada selera dia, tak kena kepada selera dia, dia tak ikut. Kena selera dia,
diikut walaupun perkara itu bertentangan dengan syariat. Banyaklah berlaku hari ini keadaan itu, ya, yang dikatakan perkara-perkara tahayul dan sebagainya itu, kan, ini banyak berlaku hari ini, kan. Jadi semuanya itu adalah merupakan syirik. Mana kata ketaatan dia tadi itu, keimanannya tadi itu, bila berlaku keadaan yang mati boleh menyebabkan dia syirik. Sebab apa? Sebab nak menolak daripada syirik tadi itu, membersihkan syirik itu. Jadi kalau berlaku begitu, maka itu juga akan mendatangkan syirik kepada dia. Maksudnya dia tidak, dalam perkara-perkara tertentu dia ikut, tapi dalam perkara-perkara yang lain dia tak ikut. Bahkan kadang-kadang berlawanan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Ya, ini berlakulah kepada kita. Yang haram, yang Allah haram, kita benarkan, yang bolehkan. Ya, yang Allah suruh kita yang halal tu, ya, kita tak mau, kan, sebagainya, keadaan gitu, kan. Jadi ini juga dikata merupakan satu syirik. Syirik ni maksudnya dia dua syirik. Ya, ada syirik yang nyata, ada syirik yang tersembunyi. Syirik yang nyata ni syirik yang besar lah, ya, yang nyata syirik sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia kata orang musyrikin Mekah. Ya, zaman Nabi dia panggil musyrikin Mekah. Mereka tu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala, musyrik. Syirik itu syirik yang jelas, yang besar, yang nyata. Ada juga syirik yang tersembunyi. Syirik tersembunyi ni syirik yang kecil. Dia panggil syirik yang kecil, yang tersembunyi. Apa dia syirik yang tersembunyi? Kadang-kadang kita ni, kita rasa riak, kita rasa riak, kan. Itu pun syirik dia panggil. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Orang tak tahu, kita saja yang buat begitu, kan. Itu dia kata syirik khafi, kan. Syirik yang kecil lah maksudnya. Itu dalam bab syirik ni kita akan bincang cerita bab syirik. Tapi nak jelaskan ini, mana syirik ni akan merosakkan iman kita, ya, akan memusnahkan iman kita. Bila kita dah pegang kepada tadi tu, yang rukun iman yang ke-6 itu, kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, dan kita yakin dengan rasul-rasul yang diperintah oleh Allah, yang diutuskan oleh Allah. Kita yakin dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin dengan malaikat-malaikat, dan kita yakin dengan hari akhirat, dan kita yakin dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keyakinan tu mesti padu, solid, ya, maksudnya tak boleh ganggu-gugatkan. Jadi kalau ada yang mengganggu-gugatkan keadaan itu, maka dia dikatakan syirik besar ataupun kecil, kan. Okey, untuk itu jelas kepada kita, ya. Jadi untuk membersihkan tauhid dari sebarang syirik dia kata sini, maksudnya syirik itu yang bertentangan, ya, dengan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan, ya, tentang buruknya, ya, ini kita takut, ya, buruknya ayat Quran tentang dikatakan buruknya akibat syirik itu bila dihadapi oleh seseorang Islam itu, ya, buruknya sifat dia kata syirik itu, seperti mana Allah sebut dalam beberapa ayat Al-Quran, ya. Dan kita tengoklah, maksudnya bila syirik ni maksudnya dia keluar, totally dia keluar daripada iman, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-An'am ayat 151, ya, yang berbunyi qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum illa tusyrikuna bihi syai'a, la tusyrikuna bihi syai'a. Maksudnya firman Allah Subhanahu Wa Taala artinya, katakanlah wahai Muhammad, marilah supaya aku baca apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Ayat Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Muhammad, iaitu
janganlah kamu sekutukan dengan yang sesuatu pun. La tusyriku bihi syai'a. Maksudnya janganlah kamu menyekutukan, ya, kamu sekutukan dengan dia sesuatu pun. Itu maksudnya dengan Allah lah. Itu ayat yang menjelaskan. Jadi larangan kepada kita, bagi orang yang beriman, maksudnya itu larangan, tegahan. Ya, tak boleh kita samakan Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan apa yang kita nampak dekat dunia ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tak boleh kita samakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita nak minta pun tak boleh minta selain daripada Allah, kena minta kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, ya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya dia tidak sama dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya. Itu dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita samakan, maknanya kita syirik, ya, menyekutukan, menyamakan dia, tak boleh. Kemudian kita tengok ayat lagi satu yang menjelaskan kepada kita, iaitu innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahumun nar. Ni Allah nak pesan kepada kita. Yang mula-mula tadi dia larang, jangan. Ni kemudian kalau buat juga, kan, bahwasanya siapa yang mempersekutukan Allah, tadi dilarang jangan. Kalau buat juga dengan sesuatu yang lain, dengan yang lain lah, tak kira dengan berhala ke, dengan apa ke, dengan orang ke, ya, dengan manusia ke, dengan apa ke, pokok ke, gunung ke, ganang ke, tak kira lah, ya, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga. Jadi haram bagi dia syurga. Syurga tempat kita, tempat orang yang beriman, kan. Tapi oleh kerana dia tu menyekutukan Allah, ya, sedang Allah larang lah tadi. Orang yang beriman tu Allah larang, jangan menyekutukan Allah. Dia buat juga, dia menyekutukan Allah juga, maka Allah kata haram baginya syurga. Dan tempat kembalinya, maksudnya tempat dia selain daripada syurga ialah neraka lah. Itu amaran Allah Subhanahu Wa Taala orang yang syirik. Baik itu saya ulang balik, Luqman bin Hakim dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala semadikan, ya, seorang yang bernama Luqman bin Hakim, bagaimana dia nak mendidik anak dia. Dia kata yang pertama sekali, dia kata la tusyrik billah. Dia kata kepada anak dia, jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu didikan yang Luqman bin Hakim bagi kepada anaknya, kan. La bunayya la tusyrik billah, kan. Itu amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi jangan kita ganggu gugatkan, ya, keyakinan kita yang dah ada, yang dibenihkan oleh ibu bapa kita yang melahirkan kita sebagai orang Islam. Tiba-tiba hari ni kita nak query pula, nak tanya pula tentang rukun iman yang 6 tadi itu. Itu alhamdulillah, kita Allah dah bagi nikmat iman kepada kita, nikmat Islam kepada kita. Kita dilahirkan dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dalam keadaan kita Islam. Jadi jangan ganggu gugatkan kedudukan itu, ya, yang menyebabkan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga Allah dan dicampakkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Ya, itu dalam surah Al-Maidah ayat 72. Okey, kita tengok ayat yang lain lagi, ya. Jadi maksudnya azab juga, selain daripada kita akan diharamkan, sebelum diharamkan itu ke syurga itu ada azab sebelum itu, ya. Maknanya bukan hanya sampai di neraka, maknanya diharamkan daripada masuk syurga, sebelum itu pun maksudnya dah susah lah. Ayatnya yang berbunyi surah Al-Hajj ayat 31, wa man yusyrik billahi faka'annama harraman minas sama'i fatah tafahu tayru au tatwa bihru tahwi bihru fi makanin syahiq. Maksudnya
dan siapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, ya, wa man yusyrik billah, siapa yang syirik dengan Allah, maka annama harra minas sama, seperti mana seolah-olah dia jatuh daripada langit, dia jatuh daripada langit lalu disambar oleh rombongan burung. Burung-burung tu sambar dia, ya, macam makanan burung lah. Jatuh tu, burung tu sambar dia, banyak burung tu sambar sehingga ia hancur berkecai daging dia tu, ya. Burung ni tarik sikit, burung ni tarik sikit, ni belum jatuh ke bumi lagi ni, kan. Begitu sekali, ya. Nampak, ya, belum jatuh ke bumi lagi, ataupun dihembankan oleh angin ke tempat yang lain yang membinasakan, angin bawa. Jadi azab tu begitu sekali. Itu nak dijelaskan kepada kita orang-orang yang syirik. Maksudnya binasanya orang-orang yang tak jaga imannya, ya, tak membersihkan imannya, tak sentiasa kita katakan mentauhidkan iman dia, membersihkan iman dia, ya. Baik itu kadang-kadang kita selalu kena la ilaha illallah, kita kena zikir la ilaha illallah, ya. Jadid imamana, ya, kita perbaharui iman kita, ya. Sebab itu sunat kalau kita zikir, kita nak zikir, kita kata jadid imamana, maksudnya kita perbaharui iman kita bi kalimah jadid imamana bi qauli, dengan berkata la ilaha illallah. Kemudian afdalul zikri la ilaha illallah. Kalau kita nak sambung begitulah, ya. Niat dalam hati kita, ya, maksudnya jadid imamana, imami, jadid imami, imami maksudnya biqauli la ilaha illallah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hikmahnya kalau orang jemput pergi majlis tahlil tu, ya, kita kena pergi. Kadang-kadang di rumah kita nak sebut seorang-seorang la ilaha illallah, terkadang jemu kita, kan. Kalau pergi majlis tahlil ni semua ikut, kita pun sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan. Walaupun sebutnya 100 kali, tapi yang kita rasai haid 2 kali 3 kali, itu pun kira dah cukup lah kepada kita, bagaimana kita nak perbaharui iman kita, nak bersihkan iman kita daripada syirik tadi, kan, daripada berlakunya syirik tadi. Kemudian seterusnya ayat Quran menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu dalam surah. Saya selalu baca ayat ini. Sesiapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, ya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Kita sentiasa buat amal-amal yang baiklah, amal soleh, amal yang baik, amal yang disyariatkan, amal yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun melalui langkah-langkah yang dibuat oleh Nabi, ya. Itu amal soleh. Macam kita duduk dalam majlis ini, amal soleh lah ni, amal baik. Ini benda yang amal baik, ibadat, dapat pahala. Walaupun kita duduk saja, dengar saja. Kadang-kadang duduk tak dengar pun, tertidur, kan, kita katakan tertidur, maksudnya tak dengar, itu pun dah mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Apatah lagi kalau kita duduk tadi itu, maksudnya sebelum kita duduk, kita niat i'tikaf dulu. Kalau dalam masjid ni kita niat i'tikaf, pahala i'tikaf pun kita dapat, menuntut ilmu pun kita dapat pahalanya, ya. Itu dia kata rahmat yang Allah bagi kepada kita, ya. Itu dia kata amal soleh, amalan yang soleh, buat amalan soleh. Dia kata kalau saya kata sesiapa yang percaya dan oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, ya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan. Diingatkan tu yang sekali tu, yang persekutukan. Kalau amal soleh pun kalau dia syirik, tak boleh juga, macam tadi yang ya, tak boleh juga, ya. Dia syirik itu yang pertama, yang mana kata iman itu yang utama. Jadi dia kena amal soleh dalam ibadat dia. Apa dia kata? Maksudnya jangan mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Jadi ibadat yang dibuat tu tak boleh kita kona kepada yang lain. Mesti niat tu kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau kita kona kepada yang lain, maka niat kita tu dah lari. Ya, bila niat tu lari, tak ada kosong. Tak ada apa-apa kosong. Macam kita katakan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ya, kisah orang Islam diperintahkan oleh Nabi berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah ketika itu. Dan siapa yang ikut perintah Nabi itu pindah, maka dia dapat pahala jihad. Pahala jihad. Ya, dia dapat pahala jihad. Tapi kalau yang pindah tu dia bukan kerana Allah, bukan kerana Nabi perintah, tapi kerana sebab-sebab lain. Seorang laki-laki itu dia pindah sebab dia nak kahwin dengan Ummul Qais, seorang perempuan yang bernama Ummul Qais. Dia suka kepada Ummul Qais ni. Ummul Qais ni pindah. Bila Nabi perintah pindah, dia pindah. Sebab dia ikut perintah Nabi, maka dia dapat pahala jihad bagi Ummul Qais ni. Bagi laki-laki tadi ni, oleh kerana Ummul Qais tu pindah, aku pindah sebab aku nak kahwin dengan dia. Aku suka dengan dia. Maka dia dapatlah apa yang dia niat. Kulli imma nawa. Apa yang dia niat, dia dapatlah. Dia nak kahwin, dia dapat kahwin. Tapi hak yang pahala jihad tu dia tak dapat. Kan? Tapi Ummul Qais dah dapat. Jadi Ummul Qais dapat dua lah. Satu, pahala jihad. Yang kedua, berkahwin. Mengikut sunnah Rasulullah SAW. Syariat. Menepati syariat. Jadi sebenarnya dua lah dia dapat. Ummul Qais tadi. Tapi bagi yang laki-laki tadi tu, maksudnya dapat satu. Jadi begitu juga di sini. Kalau niat kita tu lain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka surah Al-Kahfi, ya, mesti ibadat kita itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semayang kita, macam semayang tadi kita buat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan semayang tu kita dah doa iftitah tu kita dah baca dah, kita dah buat pengakuan dah. Cuba balik tengok, kita katakan terjemahan dia, pengakuan kita buat dalam semayang itu, kan? Maknanya lepas semayang, bila kita buat pengakuan dalam semayang tu, bukan hanya pengakuan tu dalam semayang saja. Bila kita lepas semayang tu, kita kena akuilah pengakuan yang kita buat itu. Jadi dia sah bukan hanya dalam semayang saja, tapi dia kena apply di luar semayang. Jadi maksudnya bila dia apply di luar semayang, maka dia melaksanakan, kita katakan dia meresap, maksudnya masuk keimanan dalam diri, dalam hatinya itu, yang mana diterjemahkan dalam perlakuan dia, dalam kehidupan dia. Baik, kita ambil ayat yang satu lagi sebelum kita ni, banyak lagi ayat, ya. Okay, ayat lagi satu ni, iaitu dikatakan bukan, dah habis dah. Jadi menceritakan itu 4 ayat tadi menceritakan, jadi 4 ayat menceritakan. Jadi ayat yang pertama dia menceritakan tentang menyatakan hukum melakukan syariat, ya, melakukan hukum, mana kata menyatakan hukum melakukan syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau syirik yang nyata ataupun syirik yang tersembunyi lah yang disebutkan tadi. Yang kedua, ayat yang kedua menyatakan balasan buruk bagi mereka yang kita katakan syirik, ya, jadi haram pada mereka syurga. Dan ayat yang ketiga menyatakan tentang menggambarkan bagaimana dahsyatnya keadaan siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi diri mereka yang, ya, melakukan syirik, iaitu daging-daging mereka itu berkecai sebelum jatuh ke bumi, diibaratkan begitulah, ya. Dan yang keempat iaitu menyatakan bahawa dengan amal soleh, ya, sahaja, ya, manusia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Sampai setakat itu, inilah tajuk yang kita bincang berkaitan dengan bagaimana kita nak membersihkan iman kita, tauhid kita dari sebarang syirik yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, maksudnya iman kita sentiasa kukuh berdasarkan kepada yakin kita kepada 6 tadi. Percaya ni yakin maksudnya, iman ni maksudnya yakin, ya. Kita yakin. Apatah lagi keyakinan kita itu berdasarkan kepada kita tengok alam ini, kita tengok macam-macam lah, ya. Kita tengok kejadian Allah Subhanahu wa tengok sejarah
nabi kita dan sebagainya kan. Tengok kan, dan sejarah-sejarah tempat-tempat anbiya, para nabi. Kalau kita pergi Mekah, kita tengok sana, jadi itu akan menambah yakin kita, ya, menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat Kaabah yang begitu hebat, yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail kan. Melihat keadaan umat manusia yang datang beribadat, kagum dengan keadaan itu. Itu yang menyebabkan iman kita tu akan kukuh, akan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang esa itu. Apatah lagi kalau kita ni belajar ilmu itu yang meyakinkan kita. Saya berhenti setakat itu. Insya-Allah kita akan sambung dalam bab ini, dalam hadis yang kelima dalam tajuk ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.